Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu kita masuk modul kedua yang bertajuk klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Jadi untuk minggu ini kita akan fokus klasifikasi akaun saja, yang mana kamu kena faham dan hafal komponen, item, penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okay? Dan juga item-item bagi setiap komponen dalam penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan itulah. Jadi ini adalah standard pembelajaran kamu, yang mana kamu kena mengenal pasti mengenal pasti komponen item dalam kedua-dua penyata kewangan, iaitu penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Kemudian kamu boleh menyatakan maksud, hasil, belanja, aset, liability dan equity pemilik. Kemudian kamu boleh membeza dan mengklasifikasikan hasil operasi versus hasil bukan operasi, belanja operasi versus belanja bukan operasi. Kemudian kamu juga boleh menjelaskan ciri-ciri aset semasa, aset bukan semasa, dan kamu boleh klasifikasikan dia, serta kamu bagi sebab kenapa sesuatu aset bukan semasa boleh dikategorikan sebagai aset semasa dalam perniagaan yang berbeza. Seterusnya, kamu boleh menjelaskan ciri-ciri dan mengklasifikasikan liability semasa dan liability bukan semasa. Juga kamu kena boleh menjelaskan sebab kenapakah liability bukan semasa dia boleh dikategorikan sebagai liability semasa dalam perniagaan yang sama dan berbeza. Dan yang terakhir, kamu boleh menyenaraikan item dalam komponen equity pemilik. Okay, nampak macam banyak, tapi cikgu ringkaskan. Okay, sebenarnya kalau kamu nampak carta alir ni, carta pokok ni, inilah yang kamu akan belajarlah hari ni secara keseluruhannya. Okay, yang tidak susah ya, senang saja. Yang penting kamu kena faham dahulu, barulah kamu boleh hafal, kamu ikut dia punya aras ni. Okay, yang pertama ni, ini adalah memang kerja kita lah, kerja orang account untuk menyatakan penyata kewangan. Okey, kejap ya, mungkin kamu tidak nampak, cikgu buka yang dia punya words. Okey, ini dia punya dalam words lah tadi tu. Tapi cikgu tak tahu lah, mungkin kamu nampak juga, cikgu kasih besar lah. Okey, ini adalah penyata kewangan. Di bawah penyata kewangan ada dua saja, iaitu penyata pendapatan dan satu lagi penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi dari sini ni level ni kan, level pecahan untuk penyata kewangan ini dia. Kemudian baru kita pergi komponen. Okey, komponen untuk penyata pendapatan ada dua, yang warna grey. Penyata kedudukan ada 3 komponennya. Manakala item dia yang warna kuning ni ya. Okey, item dia warna kuning iaitu level yang seterusnya. Di bawah akaun perdagangan ada 2 item. Di bawah akaun untung rugi ada 2 item. Dan begitu juga aset dan liability masing-masing ada 2 ya. Dan equity dia tidak ada item, dia terus kepada account. Okay, dia merangkumi item lah juga. Okey, manakala inilah account-account yang kamu kena faham dan kamu kena hafal ya. Okey, inilah account-account yang akan duduk di setiap item, dan di item ni duduk di bawah komponen, dan komponen ini duduk di bahagian pecahan penyata kewangan yang mana satu? Penyata pendapatan ke atau penyata kedudukan kewangan? Okey, jadi ini cikgu akan bagi dengan kamu supaya kamu senanglah untuk buat nota. So, kita terus pergi tengok apakah maksud dan contoh-contoh lah yang untuk setiap item dan account yang terlibat ya, untuk setiap komponen yang kita bincangkan. Okey, kita continue kepada slide yang seterusnya. Oh, sorry. Dia macam pecah-pecah pula. Okey, komponen akaun perdagangan dan untung rugi. Biasanya ini cikgu panggil nama singkatannya
akaun perdagangan, ini EPET. Okay, akaun untung rugi, AUR. Okay, kalau kamu tengok sini kan, akaun dagangan EPET, cikgu singkatkan, akaun untung rugi, AUR. Dua-dua ni sebenarnya duduk di bawah penyataan pendapatan. Okay. So, antara komponennya adalah jualan bersih dengan kos jualan. Okay, jualan bersih, ni jualan bersih dan ini adalah kos jualan. Di bawah EPET ni ada dua, jualan bersih dan kos jualan. Apa itu jualan bersih? Jualan bersih ni adalah hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. Ni dia. Ada dua je. Satu, dua. Jualan dengan pulangan jualan. Pulangan jualan ni juga kita boleh kenali sebagai pulangan jualan ni kita boleh kenali sebagai pulangan masuk. Ya, nama lainnya. Biasanya dia selalu kasih keliru murid, dia pakai perkataan pulangan masuk. Kemudian komponen untuk kos jualan. Komponen kos jualan pula ini dia punya komponen. Ni 1, 2, 3, 4. Yang pertama kena ada inventory awal. Yang kedua dia ada belian bersih. Ni tadi jualan bersih kan di atas. Jualan bersih dengan belian bersih ni dia lebih kurang formulanya, iaitu dia merangkumi belian. Yang kedua dia ada pulangan belian ataupun pulangan keluar namanya. Bila kita membeli, duit kita keluar. So namanya pulangan keluar. Pulangan keluar. Kemudian kita ada item false Audi. Cikgu panggil false Audi supaya kamu senang ingat. Soalan tu kadang-kadang ada merangkumi semua item, dia bagi akaun dalam soalan tu, tapi kadang-kadang dia tidak bagi semuanya, tapi ini kena hafal lah. Ada 4 Audis. A yang pertama angkutan masuk, U kedua adalah upah atas belian, D yang ketiga adalah duty atas belian, I yang keempat adalah insurans atas belian. Ini adalah komponen ketiga dalam kos jualan. Kemudian baru kita ada keempat inventory akhir. Selesai sudah kita bercerita tentang apakah akaun-akaun yang terdapat di bawah setiap item-item yang duduk di bawah komponen EPET, akaun perdagangan. Sekarang kita cuba tengok yang komponen akaun untung rugi. Komponen akaun untung rugi. Kita cikgu panggil AUR, AUR, akaun untung rugi. Di bawah AUR ada dua, iaitu hasil dan belanja. So, hasil dan belanja ni dia punya item. So, akaun yang duduk di bawah hasil ni sebenarnya banyak ya. So, yang ini yang cikgu yang biasa keluar lah, yang dalam exam kamu. Ada 8 cikgu kasih keluar. Hasil ni adalah apa-apa saja penerimaan yang masuk, yang menjadi sumber pendapatan kita ya. Yang mana hasil nanti kita detailkan, iaitu terbagi kepada dua jenis lagi. Jadi ini basically hasil kamu akan jumpa yang perkataan diterima tu biasanya hasil lah. Contohnya komisen diterima. Faedah simpanan ni maksudnya kalau kita menyimpan duit di bank, kita akan dapat faedah. Bank bagi kita persen-persen lah sebab kita menyimpan. Kalau kita simpan 100, bulan ni mungkin dia bagi kita RM1 kah, 20 sen kah, macam itulah dia tambah duit kita supaya kita lagi mau menyimpan. Jadi duit kita tu itu menjadi hasil kita lah. Faedah diterima. Faedah ni macam apa-apalah kadar faedah yang kita terima. Sewa diterima. Kalau kita kasih sewa premis kita kepada orang selama perniagaan, so duit kita kutip bulan-bulan menjadi hasil kita lah. Diskaun diterima. Ini pun sama kalau kita membeli barang, so kita dapat pengurangan harga, kita dapat diskaun diterima menjadi hasil kita juga. Kemudian dividen diterima. Dividen ni macam kalau kita buat pelaburan lah. Pelaburan saham atau apa-apa saja, kita akan dapat pulang dalam bentuk dividen. Dan lagi kita ada peningkatan PHR. Ini sudah masuk item pelarasan, tapi just info lah for beginner. Awal-awal ni, tapi jangan terlampau ni lah. Tapi ini belum ada lagi keluar ya. Kalau dia setakat ini je untuk kamu yang starting ni. Yang ke-8 ada untung atas 10% ABS. Aset bukan semasa. Yang ini pun adalah pelarasan. Kemudian kita tengok item untuk belanja yang duduk di bawah komponen akaun untung rugi. Kita ada banyak juga. Cikgu kasih listkan kamu di sini 12 item. 12 account.
Yang pertama, angkutan. Okey, ini salah. Ini bukan angkutan masuk. Ini angkutan keluar sepatutnya. Coba kasih betul lah. Ini angkutan keluar. Angkutan keluar. Okey. Sekejap, cikgu kasih kecil. Supaya cantik. Yang pertama ni angkutan keluar sepatutnya, bukan angkutan masuk. Cikgu cuba delete ya supaya kamu tak clear. Tak dapat. Okey, yang pertama ni bukan masuk kan? Masuk ni di sini. Dekat komponen effort. Di bawah item kos jalan. Kemudian kita ada alat tulis. Okey, lepas tu. Cepat. Kita ada faedah pinjaman. Kalau kita minjam, kita kena bayar sekali dengan faedah lah, kadar faedah. Okey, kadar bayaran ini kadar bayaran macam utility, bil elektrik, bil air, bil internet, belanja am, belanja biasa yang kita buat dekat pejabat kita lah kalau kita ada office. Perniagaan, diskaun diberi. Kalau kita menjual, kita mau bagi orang menggalak membeli, mereka membeli banyak dengan kita, kita bagi diskaun. So ini menjadi belanja kita lah. Sewa, upah dan gaji ni biasalah kalau kita ada pekerja kita kena bayar dong punya upah dan gaji. Sewa kalau kita menyewa permis perniagaan lah, kedai-kedai kan. Kalau kita menjual kita perlukan kedai, so kita kena bayar sewa lah. Insurans mana-mana insurans syarikat yang berkaitan supaya apa-apa benda yang di luar kawalan yang tidak dijangka lah berlaku, kita ada perlindungan. Hutang lapuk ini pun sudah mula kepada bab pelarasana 10, 11, 12. Ni 1 dan 3. Hutang lapuk, susut nilai, hutang ragu ataupun peningkatan hutang ragu ni nanti kita ceritalah nanti. So basically yang nombor 1 angkutan keluar ni sampailah nombor 9 ni. Ini biasalah kamu kena tahu sudah start daripada modul bab 2 ni. Okey. Seterusnya kita beralih kepada komponen yang berada di bawah penyata kedudukan kewangan. Komponennya ada 3. Yang warna grey ni komponen. Asset, liability, equity. Okey. Kejap ya. Okey. Kita terus di sinilah. Okey. Ni dia. Komponen akaun dalam penyata kedudukan kewangan PKK. Okey. Kita ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa dan equity pemilik. Okey, yang inilah tadi kalau kamu tengok kan. Ni. Aset, liability, equity. Lepas tu itemnya ada aset semasa, aset bukan semasa, liability bukan semasa. Dan equity lah, equity pemilik. Jadi, aset bukan semasa ni adalah aset yang mempunyai tempoh hayat yang lebih setahun kewangan. Yang mana tahap kecairannya rendah. Contohnya kenderaan. Aset semasa pula adalah bersifat tidak tahan lama. Dia mempunyai tempoh penggunaan kurang dari setahun. Tahap kecairannya tinggi. Contohnya inventory, tunai di tangan dan deposit semasa. Liability pula, liability semasa ni adalah hutang perniagaan jangka pendek. Kita boleh jelaskan dalam tempoh setahun lah. Contohnya akaun belum bayar. Akaun belum bayar ini kena alert lah. Akaun belum bayar ini sebenarnya merujuk kepada pemiutang. Okey. Pemiutang sama dengan pemiutang. Orang yang kasih kita orang. Orang yang bagi kita hutang. Orang kasih hutang ataupun orang yang tempat kita mengutang macam tu. Cikgu kasih besar. Letak ni ABT ni. Okey, ABB. Kemudian liability bukan semasa, hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun. Contohnya pinjaman bank. Pinjaman bank at least 5 tahun lah. Okey, paling lama 10 tahun biasanya lah. Kemudian equity pemilik. Equity pemilik ini adalah pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Keuntungan akan menambahkan equity pemilik, manakala kerugian akan mengurangkan equity pemilik. Okay, so ingatlah equity pemilik ni adalah pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Okay, sekarang
Sudah selesai, cikgu bagi tahu kamu komponen-komponen yang ni kan. Semua komponen, item, account, okey. Itu belum secara detail lah, nanti cikgu akan bincang lagi sekejap lagi secara detail. So, kamu kena hafal ni peta pokok ni supaya kamu senang nampak di mana duduk komponen-komponen itu, di mana item-item tu duduk di bawah komponen dan apakah account-account yang duduk di setiap item-item ini. Inilah kamu peganglah ni. Gigit kuat-kuat. Hafal. Okay, sekarang ini kerja rumah kamu. Okay, latihan minda 2.1. Nanti cikgu share dekat grup juga. Sekarang kita pergi detail. Okay, apa itu hasil? Okay, hasil ini adalah tadi itu secara roughly lah, secara umum saja. Sekarang kita pergi secara detail untuk setiap item. Okey, hasil ini adalah pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan maupun bukan operasi perniagaan dalam suatu tempoh perakaunan. Kalau mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja, hasil termasuklah wang atau tunai atau cek yang sudah diterima dan juga wang yang akan diterima pada masa akan datang. Okey, ini mengikut pengiktirafan hasil dan belanja. Okay, hasil ni walaupun kita belum dapat duitnya kan, tapi kita memang sudah jangka kita akan terima pada akan datang, itu dianggap hasil juga. Okay, ini contoh-contoh hasil lah. Kita buat sell, kita dapat commission, kita dapat dividen. Okay, yang tadi lah cikgu sebut, ada kan cikgu bagi contoh tadi dekat dalam ni. Ni contoh-contoh hasil. Ni semua, commission, faedah, semua-semua ni. Okay, kemudian ni juga kasih besar supaya kamu nampak. Ni contoh-contoh hasilnya ya. Commission, simpanan semua ni. Okey, sekarang kita tengok. Hasil ini terbahagi kepada dua. Okey, satu hasil operasi, satu hasil bukan operasi. Okey, si fitnya. Okey, sekarang ni hasil operasi, apa itu hasil operasi? Pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Ini daripada aktiviti harian perniagaan ataupun aktiviti utama perniagaan. Aktiviti utama perniagaan. Okey, hasil daripada aktiviti utama perniagaan. Okey, yang mana pendapatan tu kamu boleh dapat dalam bentuk jualan barang niaga. Okay, kalau kamu buat trading lah, okay, jual beli barang niaga ataupun kamu buat perkhidmatan. Okay, jadi sumber utama bagi jenis hasil ini. Ya, so contohnya kalau kamu ni sebuah kedai kain, maka jualan kain itu adalah hasil operasi kamu lah. Sebab kamu punya nature kedai adalah jual kain. Okay, kalau kamu firma guaman, maka kamu tidak menjual tapi kamu bagi perkhidmatan kan. Maka yuran guaman itu adalah hasil operasi kamu. Okey. Contoh lain bagi hasil operasi ialah commission diterima dan dividen diterima. Tadi cakap commission. Maksudnya maksudnya kan di bawah hasil ni kamu kena pecahkan dia menjadi dua bahagian. Hasil operasi satu, hasil bukan operasi. Yang cikgu suruh kasih mix ni sudah bercampur. Okey. Kemudian kita pergi tengok pula apa itu hasil bukan operasi. Okey, hasil bukan operasi adalah pecah pula tulisannya. Hasil bukan operasi dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung kepada aktiviti utama. Contohnya dividen daripada pelaburan dan keuntungan jualan aset bukan semasa. Ini tidak ada kaitan. Contohnya macam kedai kain tu kan. Dia punya aktiviti utama jual kain. Tapi ada hasil yang bukan operasi kedai kain apabila dia membuat pelaburan. So hasilnya adalah dividen. Begitu juga kalau tadi macam kedai guaman tu, dia ada aset bukan semasa macam kenderaan. Dia mau jual. Bila dia jual, dia dapat kira-kira dia untung. So untung tu menjadi hasil bukan operasi kedai guaman tadi tu. Syarikat guaman tadi tu, sorry. Okey,
Selain daripada hasil yang melibatkan penerimaan tunai, ada juga hasil yang tidak melibatkan penerimaan tunai. Okey? Okey, ini hasil yang melibatkan penerimaan tunai ya. Hasil ni apa-apa saja, tidak semestinya duit je tidak semestinya duit. Okey, hasil kalau kita dalam akaun ni, hasil itu ada juga yang dikategorikan yang tidak melibatkan kamu masuk duit, tidak termasuk duit. Okey, tidak termasuk duit apa-apa saja yang penting dia masuk memberi kebaikan atau meningkatkan kamu punya pendapatan. Jadi kalau yang melibatkan wang, biasanya jualan, komisen diterima, sewa diterima, faedah simpanan. Confirm ini dalam bentuk duit kamu terima. Tapi yang tidak melibatkan penerimaan wang, contohnya kalau berlaku pengurangan PHR. Yang ini kamu hafal je lah siap-siap, tapi pengiraan dia punya fakta, detail, konsep tu kita akan belajar masa bab 8. Okey, lama lagi. Dan satu lagi untung atas 10% aset. Ini pun hasil yang tidak melibatkan penerimaan. Okey. So, ini ada glosari di sini tepi ni. Kamu boleh tengok jualan tu adalah yang apa? Hasil yang dijana daripada aktiviti menjual barang niaga. Jualan. Komisen diterima. Komisen ni ganjaran daripada usaha peniaga menjual barangan. Dia tolong menjual barang kan, so dapat komisen. Sewa diterima, hasil yang dijana daripada menyewakan permis atau aset kepada pihak luar. Sewa ni tidak semestinya permis dia yang kamu kasih sewa. Sekarang ni orang ada kasih sewa kereta, orang ada kasih sewa macam-macam lah. Dorang kasih sewa komputer ke, kan? Jadi semua tu dianggap sebagai sewa diterima. Dia ada asetnya kan, dia kasih sewa dengan orang luar, so hasil sewa tu jadi dia punya hasil lah. Faedah simpanan, hasil faedah daripada simpanan wang di institusi keuangan seperti bank perdagangan. Okey, bank perdagangan macam CIMB, macam Maybank. Okey, itu yang famous lah. Pengurangan PHR, peruntukan hutang ragu tu biasanya cikgu panggil PHR lah, sepanjang kan. So kamu biasakan dirilah. Alert kalau cikgu cakap PHR maksudnya peruntukan hutang ragu. Okey, itu apa sebenarnya? Kenapa dia menjadi hasil? Itu adalah pengurangan dalam anggaran hutang yang mungkin tidak dapat dikutip semula. Maksudnya, kalau kita ni menjual, mesti ada orang menghutang dengan kita kan? Bila ada orang menghutang dengan kita, contohnya 10,000, kita tidak pasti ataupun kita belum tentu boleh kutip 10,000 itu. Okey? Belum tentu. Jadi, kita perlu letakkan peruntukan hutang ragu. Namanya pun ragu. Kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu daripada 10,000 tu 1% mungkin tidak boleh kutip. Jadi, bila kita punya keraguan tu meningkat, dia menjadi kita punya belanja. Tapi kalau sebaliknya, kalau keraguan kita tu semakin berkurang kan? Jadi maksudnya hutang tu semakin banyaklah kita boleh kutip. Daripada 10,000 tu, mungkin 0.01% je. Kan? Ada berapa sen-sen je lah kita boleh tidak boleh kutip lah contohnya. Kan? Jadi, dia menjadi hasil kepada kita lah. Okay, tapi ini sebenarnya tidak ada berlaku duit keluar, tidak ada duit masuk. Okay, ini bukan sahaja diperuntukkan, ini memang kena ada dalam perakaunan. Kemudian dividen, hasil yang dijana daripada aktiviti pelaburan lah. Macam yang cikgu cerita pasal pelaburan dekat ASB kan, cikgu pernah cerita tu dekat bab 1. Okey, sekarang kita pergi belanja. Belanja ni adalah perbelanjaan yang kita bayar. Okey. Perbelanjaan yang kita bayar sama ada kita bayar dalam tempoh perakaunan ataupun kita bayar pada masa hadapan. Okey. Maksudnya sama ada duit kita tu betul-betul keluar ataupun duit kita itu kita jangkakan akan keluar tahun hadapan, itu dianggap belanja sudah. Okey, walaupun duit kita tu belum keluar tapi kita jangkakan tahun depan kita confirm ni bayar begini-gini, itu kira belanja. So belanja ini penting untuk memastikan operasi perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Contohnya, kalau kita ada perniagaan di pasar raya macam Maidin tu, kalaulah kamu tidak ada elektrik kan, macam manalah Maidin tu mau orang datang kan, mesti tempat tu jadi tidak selesa, jadi gelap, jadi panas kan. So, perlulah kita melakukan perbelanjaan, contohnya perbelanjaan dari segi elektrik. Barulah pasar raya Maidin tu nampak gah sikit kan. Barulah orang mau datang dan banyaklah orang membuat belian. Bila orang membeli,
jualan kita pun meningkat, hasil kita meningkat. Macam tu. So, ini contoh belanja. Ini belanja elektrik, belanja air, gaji pekerja, insurans, sewa. Okay, dan duit kita ni semua terbang-terbang lah. Maksudnya duit kita keluar. Okay. So, belanja pun kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, belanja operasi dan kedua, belanja bukan operasi. Belanja operasi ni adalah belanja yang terlibat directly, secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan kita. Contohnya, gaji pekerja kita. Insurans kita punya, insurans permis kita. Sewa yang kita kena bayar, kan? Kadar bayaran tu contohnya bil telefon, elektrik, air, internet. Ni semua. Satu kalilah kita kasih kumpul dia namanya menjadi kadar bayaran. Jangan dikasih asing-asing lah kalau akaun ni kan. Nanti terlampau banyak tu nanti akaun kamu. Dia kasih nama benda tu jadi kadar bayaran je. Belanja alat tulis dan susut nilai. Okey. Kemudian belanja bukan operasi ni, belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Contohnya, faedah atas pinjaman bank. Kalau kita kedai kain, kita punya belanja utama berkaitan dengan yang ini kan di atas ni. Belanja faedah ni bukannya kita punya belanja harian kan. Okey. Faedah atas overdraft bank dan rugi atas 10% aset. Rugi atas 10% aset ni yang sebaliknya tadi lah. Tadi tu untung kan, sekarang ni rugi. Macam perniagaan guaman tu, dia ada kenderaan, dia jual. So, dia jual kereta tu, bila dia kira-kira balik mengikut perakaunan, dia rugi. So, bila rugi, dianggapnya sebagai belanja bukan operasi. Sebabnya, firma guaman tu bukannya hari-hari jual kenderaan. Bukan semasa, diorang tu memberi perkhidmatan kan, perkhidmatan guaman. Macam tu. Okay, so sama juga macam hasil di mana belanja ni bukan sahaja yang melibatkan pembayaran wang yang kita anggap sebagai belanja, tetapi ada juga perbelanjaan yang tidak melibatkan wang, kita kena kategorikan sebagai belanja. Okay. Kalau yang melibatkan wang tu of course sewa kita bayar pakai apa? Pakai duit kan. Gaji pun, insurans, kadar bayaran. Belian pun kita pakai wang kan, bayar dan faedah si pinjaman tu. Tapi yang tidak melibatkan duit keluar, duit keluar, contohnya susut nilai, tiada ni duit keluar. Hutang lapuk pun tiada duit keluar. Pewujudan ataupun pertambahan PHR, yang tadi cikgu cerita tu. Ini tidak ada duit keluar ni. So ini semua kamu hafal siap-siap, perincian detailnya kita akan belajar bab 9 nanti insyaAllah. Okey. Kita tengok pula apa itu maksud aset. Aset ini, aset ni mungkin kamu macam nampak macam hasil kan. Okay, kalau dalam akaun tidak ya. Aset ni harta. Harta yang dimiliki perniagaan untuk dia jana hasil. Okay. Yang mana perniagaan ni dia perlukan aset supaya dia boleh jalankan perniagaannya. Yang mana perniagaannya boleh berbentuk secara fizikal dan juga berbentuk tidak berbentuk fizikal. Kalau yang fizikal ni kita boleh sentuh lah, kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh nampak. Macam contoh fizikal, perabot. Inventory. Inventory ni nama lainnya dulu stok. Okay, ini stok ya dulu namanya. Kemudian ada lengkapan. Lengkapan ni macam perabot-perabot kamu, okay, aircon. Okay, nanti kita tengok detailnya. Kemudian yang berbentuk tidak fizikal ni contohnya ABT. Okay, sekarang kamu first time nampak ABT punya perkataan kan? So, ABT ni sebenarnya namanya dulu adalah penghutang. Penghutang. Penghutang ni siapa? Orang yang menghutang dengan kita. Itu dia. Itu adalah ABT. Cikgu panggil namanya ABT. Singkatannya. Supaya kamu senang hafal bah. Tapi dalam exam tidak boleh tulis ABT ya. Tulis penuh. Akaun belum terima. Okay, dan juga faedah simpanan belum terima. Ini pun dianggap sebagai aset kita. Okay, kita tidak boleh nampaklah benda tu. Kemudian kita tengok
Aset ni, sebelum kita pergi tengok klasifikasi aset ni sebenarnya macam mana kita mau klasifikasi. Klasifikasi ni maksudnya kita kasih kategorikan dia lah. Kita akan klasifikasi ikut tahap kecairan. Tahap kecairan dan hayat penggunaan serta ketahanan aset. Pecah pula ni, tak nampak kan? Sorry lah. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, hanya cikgu screenshot. Tahap kecairan, hayat penggunaan, ketahanan. 3 ni, cair, hayat, tahan. So, tahap kecairan ni merujuk kepada sejauh mana aset itu mudah kita tukar menjadi tunai. Contohnya macam kenderaan. Kereta kan, kita ada kenderaan. Perniagaan kita ada kenderaan. Berapa lama kenderaan tu kau boleh tukar menjadi duit? Cash. Berapa lama? Lagi cepat, lagi cair lah dia. Begitu maksudnya. Kalau kamu ada aset berbentuk tunai. Tunai tu ada tunai yang paling cair. Tak payah kamu tunai. Memang dia tunai sudah. So, dia paling cair lah. Jadi, di sini semakin mudah aset ditukar menjadi tunai, semakin tinggi tahap kecairannya. Semakin sukar aset ditukar kepada tunai, semakin rendah tahap kecairan aset tu. Itu hubungan kecairan dengan aset. Apa itu aset bukan semasa? Aset bukan semasa ni sifatnya tahan lama. Boleh guna lebih daripada 1 tahun dan kecairannya sangat rendah. 3 tu ingat. Tahan lama, lebih 1 tahun, tahap kecairannya rendah. Contohnya, permis. Permis ni sebenarnya bangunan. Bangunan kedai ataupun gudang ataupun kilang, permis. Kenderaan. Kelengkapan. Kelengkapan ni maksudnya aircon, penyaman udara, peti sejuk, kipas. Kalau tidak ada kelengkapan ni, nanti kita punya permis perniagaan tu macam mana? Beroperasi dengan lancar kan? Alatan pejabat. Alatan pejabat ni contohnya kita ada komputer, mesin cetak, pengimbas khotbar. Kalau komputer tu biasanya dia kategori tu alatan pejabat, mesin cetak semua tu. Dan kita ada perabot. Kita ada rak pameran, kita ada meja, kaunter, kabinet. So ini contohnya kereta, permis, perabot, alatan pejabat. Ni komputer dengan kelengkapan aircon. Aset semasa. Aset semasa ni ciri-cirinya adalah dapat ditukar dalam bentuk tunai dalam jangka masa setahun dan cirinya kedua, tahap kecairannya tinggi. Contohnya, kita ada inventory barang niaga, stok lah, akaun belum terima, tunai di tangan, deposit tetap, deposit kadar bayaran, pelaburan dan tunai di bank. Inilah contoh dia. Ini tunai di tangan, tunai di bank. Kita ada deposit, kita ada stok. Stok ataupun inventory. Liability. Liability ni adalah hutang perniagaan kepada pihak luar yang kita perlu jelaskan. Dengan kata lain, ini adalah tuntutan pihak luar terhadap aset perniagaan kita. Kita menghutang dekat orang luar, so hutang tu kita kena bayar kepada orang luar. Dan orang luar tu dia ada hak untuk menuntut terhadap aset perniagaan kita kalau kita tidak selesaikan hutang tersebut, iaitu dikenali sebagai liability. Liability pun dibagi kepada 2, satu liability bukan semasa dan satu lagi liability semasa. Apa ciri-ciri liability bukan semasa? Cirinya pertama, dia adalah hutang luar yang mengambil masa lebih daripada 1 tahun untuk kita jelaskan, untuk kita selesaikanlah. Di mana hutang jangka panjang ini kita perlu dijelaskan. Contohnya, hutang jangka panjang adalah pinjaman bank dengan gadai janji. Manakala liability semasa pula ialah hutang luar, yang hutang daripada luar yang kita buatlah, yang kita perlu ambil masa kurang dari 1 tahun untuk kita jelaskan. Contohnya, liability ini bersifat hutang jangka pendek. Kalau bukan semasa jangka panjang, ini jangka pendek. Contohnya, kita ada ABB tadi, orang yang kita menghutang itulah.
pemiutang dan overdraft bank. Okay, overdraft bank ni ini dekat sini, iaitu pinjaman jangka pendek yang dibagi oleh bank perdagangan. Contohnya bank CIMB, bank Maybank, okay, public bank. Okay, diorang bagi kepada pelanggan atas persetujuan bank untuk diorang sediakan sejumlah wang pinjaman kepada pelanggannya lah, kepada kita lah kalau kita membuat overdraft bank ni. Jadi, kalau kita buat pengeluaran yang melebihi baki tunai di bank, overdraft kita ni akan tampung kekurangan tersebut. Okay? Jika overdraft diperoleh tetapi tidak digunakan, maka overdraft bukanlah liability semasa kepada perniagaan. Sebaliknya, kalaulah peniaga sudah gunakannya, maka overdraft itu ialah liability semasa kepada perniagaan yang perlu dibayar balik kepada bank kurang tempohnya daripada setahun, kena selesaikan. Okay, itu maksud overdraft bank. So, inilah maksudnya duit. Liability ni semua duit-duit yang kita pinjam daripada luar yang perlu kita selesaikan, kasi bayar balik kepada tempat yang kita meminjam. Kita perlu juga buat liability supaya kita boleh running business kan. Kalau kita tiada duit, di mana kita mau dapat duit? Okey. Cuba kita fahamkan situasi berikutlah. Okey, kita ada dua situasi sini. Okey, situasi ini berkaitan dengan liability. Yang tadi, kalau kamu baca dekat SP yang awal-awal tadi tu, macam mana sesuatu liability bukan semasa, dia boleh menjadi liability semasa. Ini adalah contoh situasi A. Okey, kalau kamu tengok tempoh matang pinjaman A 30 September 2017. Tapi tempoh perekonannya adalah tahun 2016. Baki tempoh matangnya tinggal 9 bulan. Okey, maksudnya pinjaman A ni kita klasifikasikan dia sebagai liability semasa sebab baki tempohnya kurang dari setahun sudah. Okey, kita tengok situasi B, pinjaman B. Pinjaman ini akan berakhir, tarik matang ni maksudnya berakhir pada tahun 2020. Ini buku teks lama kan, jadi 2020 lah contohnya. Tempoh perekonan kita adalah tahun 2016. Jadi daripada tempoh ini tahun 2016 hingga tahun 2020 lah tempoh ni lah. Kita kira bakinya untuk matang, untuk sampai ke penamatnya tu 45 bulan. Jadi pinjaman B ini akan kita klasifikasi sebagai liability semasa bagi tempoh 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2017. Dan sebahagian daripada baki pinjaman B itu kita klasifikasikan sebagai liability bukan semasa yang bermula daripada 1 Januari 2018 sebab dia sudah lebih daripada setahun untuk kita jelaskan. Okey, 45 bulan ni sama dengan berapa bulan? Berapa tahun? Jap kita kira ya. Okey, cikgu saya kirakan kamu. Okey, 45 bulan ni sama dengan 3 tahun 9 bulan. Jadi, tempohnya ni dia sebagi tahu akan terbagi kepada dua. Ada tahun yang kita akan iktiraf sebagai liability semasa dan ada tahun-tahun yang kita akan iktiraf sebagai liability bukan semasa LBS. Iaitu pinjamannya bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2017, kita masih iktiraf sebagai liability semasa sebab dia kurang daripada setahun. Tetapi bermula daripada 1 hari bulan 8, 1 Januari 2018 hinggalah 30 September iaitu setahun selepas itu, tahun yang kedua, ketiga dan keempat tu, okey, dia anggap sebagai LBS. Okey, sebab tempoh perekonannya 2016 kan. Okey, so liability ini, keadaan ini disebabkan tempoh matang sesuatu pinjaman, dia akan boleh bertukar komponen lah, bertukar dia punya item. Okey, ataupun dia bertukar status lah, sama ada dia boleh jadi LS ataupun dia jadi LBS. Okey, ini sangat penting lah sebab ini famous juga keluar soalan pelarasan SPM. Dia mau kasih keliru murid. Okey.
kita tengok pula ini. Okey. Kita ada perniagaan Runchitsu, Good Times and Berhad. Kedai Runchitsu 200,000 pinjaman, begitu juga Good Time. Tarik pinjaman dorang sama, tapi tarik matang. Tarik matang tu tarik akhir lah, dorang meminjam tu. Okey. Iaitu si kedai runcit 2019, Good Time 2016 lah. Okey. Bayaran dalam tempoh kewangannya ini 50,000 dan ini 100,000. Okey, jadi maksudnya hutang belum habis lagi lah dua-dua ni. Jadi, sekarang kita tengok apa cerita sebenarnya. Kalau berdasarkan jadual di atas, kedai Runchitsu ni dia perlu selesaikan pinjaman 200,000-nya dalam tempoh 4 tahun. Jadi, dalam penyata kedudukan kewangannya untuk tahun 2016, pinjaman itu dikategorikan sebagai liability semasa yang bernilai 50,000. Yang dia so bayar ini kita anggap sebagai liability semasa pinjaman tu. Okey, pinjamannya itulah. Manakala liability bukan semasa adalah sebanyak 100,000. Okey. Okey. Bagi Good Time pula, pihak pengurusan dia perlu jelaskan pinjaman 200,000 tu dalam tempoh 12 bulan. Iaitu dalam tempoh 1 tahun kan. Tengok ni tarik matangnya tahun yang sama. Jadi, dalam penyata kewangan untuk tahun 2016 kan. Okey, 2016 baki pinjaman 100,000-nya diklasifikasikan sebagai liability semasa. Okey, sebanyak 100,000. Okey. Jadi, kita menentukan sesuatu liability itu adalah semasa ataupun bukan berdasarkan tarik matang pinjamannya. So, nanti kita buat latihan ini banyak-banyak supaya kamu lebih faham. Okey, yang terakhir iaitu komponen equity pemilik. Okey. Equity pemilik ni sebenarnya adalah hutang perniagaan terhadap pemilik ataupun tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Okey, kan kita ada belajar prinsip entiti berasingan. Equity pemilik ni dia memakai prinsip itu, entiti berasingan. Okey, pemilik versus perniagaannya sendiri. Pemilik versus perniagaannya sendiri lah. Okey, dua entiti yang berbeza. Cikgu tulis macam ni. Okey. Okey. Jadi benda tu dia diaplikasikan dalam equity pemilik. Jadi kalaulah untuk kita mulakan perniagaan, dia perlu membawa masuk harta benda peribadinya supaya perniagaan boleh mula beroperasi untuk penjana pendapatan. Pemilik ni dia ada hartanya, dia bawa masuk dalam perniagaannya sendiri. Tanpa sumbangan daripada pemilik, mustahil kita punya perniagaan tu boleh beroperasi. Jadi, situasi ini bagaikan perniagaannya ini meminjam duit daripada pemilik ini. Okey, sebab itulah dia menjadi hutang perniagaan terhadap pemilik. Sebab perniagaan ni meminjam, seolah-olah meminjam lah dengan duit daripada pemilik. So, dia hutang lah. Ini hutang dengan pemilik ni. Okey. Ataupun pemilik ni dia boleh menuntut harta daripada perniagaannya ni sebab dia sudah bagi modal. Kesimpulannya, equity pemilik ini merupakan bahagian perniagaan yang disumbangkan dan dimiliki oleh pemilik itu sendirilah. So, dia ada rumusnya. Kalau equity pemilik sama dengan modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih dan juga kita tolak ambilan. Ambilan kan kita sudah belajar dalam entiti berasingan. Kalau pemilik bawa masuk hartanya kepada perniagaan menjadi modal tambahan. Kalau pemilik mengambil duit perniagaan untuk kegunaan peribadi, dia menjadi ambilan. So, itu semua impact ataupun akan efek kepada nilai equity pemilik. So, ada tips di sini dia bagi tahu bahawa faktor yang menyebabkan equity pemilik bertambah ada dua. Modal tambahan dengan untung bersih.
Okey, modal tambahan duit yang kita bawa masuk lah. Untung bersih kalau kita menjual, kira semua dia punya akaun untung rugi dapat untung, so kita punya equity meningkat nilainya. Faktor yang menyebabkan equity pemilik berkurang, ambilan. Ni duit perniagaan kita, duit jualan kita semua kita ambil untuk bayar sewa rumah kita, bayar bil elektrik rumah kita tak boleh sebab benda tu kita kena iktiraf sebagai ambilan dan akan mengurangkan equity pemilik. Begitu juga kalau kita rugi. Sebab rugi nanti kita akan tolak supaya kita boleh tampung balik ya. Kita punya operasi perniagaan tu. So ini contohlah kalau kita untung menambahkan kita punya equity pemilik, kalau kita rugi kita mengurangkan equity pemilik. Kalau kita bawa modal tambahan menambahkan equity pemilik, kalau kita ambil duit perniagaan kita kurangkan equity pemilik. Jadi ini adalah latihan kamu yang kedua, latihan minda 2.2 ya. Nanti cikgu share dekat dalam grup juga. So, sebagai kesimpulannya, kenapa kamu kena belajar semua tu secara perincian detail, maksud, contoh-contoh, makna. Sebab benda ni kita buat, iaitu kita kena buat akaun perdagangan. Okay? Akaun perdagangan ni yang ini. Sebelum kita mau buat akaun perdagangan ni, yang ini kan. Penyata pendapatan tu namanya sebenarnya akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, kita tidak pakai sudah akaun perdagangan. Cuma sekarang kamu just belajarkan, belum lagi sampai tahap menyediakan benda ni. Okay, jadi benda itu kamu kena sediakan rupanya macam ni. Ini dia. Di sinilah ada tajuk perniagaan, nama penyata tu. Okay, jualan, tolak pulangan jualan, jualan bersih. Kena hafal ya macam tu. Ada 3 kolom. Lepas tu tolak kos jualan garis, inventory, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Tengoklah nilai ni kedudukannya dan operasi yang berlaku dekat nilai itu. Tambah angkutan masuk, sepatutnya di sini ada 4 audis kan cikgu ajar. Sepatutnya di situ ada 4 audis. Tapi untuk format ni dia bagi ringkas je sebab dia cuma mau bagi kamu berkenalan lah benda tu duduk di mana kan. Yang ni 4 audis ni. Ada angkutan masuk, upah atas belian, duty atas belian, insurans atas belian. Lepas tu kamu dapat kos belian kamu. Lepas tu, baru kamu dapat kos barang untuk dijual ni, jumlah ni tambah dengan ni, inventory akhir. Kamu analyse-nya nilai-nilai ni sebagai persediaan kamu untuk menyediakan PK nanti. Baru kamu dapat kos jualan dan kamu dapat untung kasar. Ini adalah komponen dalam APET, akaun perdagangan. Ini aja. Okay, ini komponen jualan bersih, ini komponen kos jualan yang panjang. Yang biasanya murid selalu lemah yang dekat sini lah. Dorang keliru-keliru. Sini je lah dia punya tricky. Padahal kamu buat tadi banyak kali. Kamu akan ingat confirm. Di sini je yang biasa tricky. So, memang first time kan, memang agak sukar. Okay, komponen dalam AUR. AUR ni akaun untung rugi. Ni lepas kamu dapat untung kasar, dia bersambung tu tadi. Daripada atas ni, dia bersambung untung kasar tu dia ambil ni. Dia bersambung di sini. Ni. Tambah hasil, ini komponen hasil. Kalau ada 12 hasil, banyaklah dekat sini. 12 ada hasilnya. Macam-macam jenis hasil. Lepas tu, dapat jumlah, tolak dengan belanja. Belanjanya pun kalau biasanya banyak. Okay, ini dia bagi contoh je lah. Ada 5 ni je. Okay, so tambah semua. Kasih jumlahkan belanja itu dalam kurungan sebab kita mau tolak. So, bila kamu tolak jumlah hasil tu tambah dengan untung kasar tadi, kamu akan dapat ni 9,834 ni adalah untung bersihnya. Okay, yang ini. Yang ni cikgu tidak ajar lagi detail lah. Cikgu just mau kasih tengok kamu kenapa kita mau belajar komponen ni. Nanti kita akan buat dalam subtopik seterusnya. Dan ini pula adalah kedudukan komponen-komponen dalam PKK. PKK ni penyata kedudukan kewangan. PKK. Okay. Di mana ABS duduk, aset bukan semasa paling atas sekali. Diikuti aset semasa yang ini. Kemudian liability semasa duduk ranking ketiga. Baru kamu dapat modal kerja. Okay. Kemudian kamu berjumpa dengan equity pemilik. Dan terakhir baru kita letak LBS, liability semasa di bawah. Okay, yang ini pun cikgu tidak ajar juga dulu.
kamu just go through ni, faham betul-betul nilai ni duduk di mana. Dan yang paling penting PKK ni, di sinilah nilai imbang-imbang yang selalu orang bercakap dengan dalam akaun tu. Ni pengimbangnya. Okay, 3 benda ni akan mendapat pengimbang sini. 2 benda ni akan dapat imbangan yang sama. Tidak ada yang magic. Sebabnya cikgu akan ajar kamu sistem catatan bergu. Kalau kamu tidak temis, confirm imbang. Okay. So, that's all. Cikgu harap kamu boleh mengenal pasti komponen. Okay, kamu boleh mengenal pasti komponen, item-item yang terdapat dalam penyata kewangan. So, basically untuk hari ni kamu kena kuasai peta minda ni. Kena wajib. Dan kalau biasanya soalan menyelit, dia tanya tu, belanja operasi, belanja bukan operasi, hasil bukan operasi. Okay, yang ini je lah cikgu ada temis sikit. Nanti cikgu buat pecahan lagi di sini ya. Baru cikgu sharekan kamu dia punya mind map dalam bentuk words. So, ada apa-apa terus PM cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.